Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Bayurish, perjuangan sehat kaya bersama. Alhamdulillah ya, petang yang berbahagia ini sama-sama kita menonton di podcast Biar Kaya Bayurish. Okey, bersama saya pada ketika ini adalah seorang insan yang begitu hebat, iaitu Tuan Ustaz Cik Nur bin Ismail. Ustaz Cik Nur ni memang popular lah. Dia bagi ceramah sampai ke KLCC tu. Pagi, petang, siang, malam. Sebenarnya hari ini pun ada program ceramah di tempat lain, tapi oleh kerana kita dah jemput lama, beliau tukar orang lain lah. Jadi dia berbesar hati untuk datang ke program Biar Kaya Bayurish atas perjuangan bersama, Ustaz ya. Ya. Iaitu untuk kita sama-sama memerangi kemiskinan dan nak bagi semua orang sihat. Okey Ustaz, secara ringkasnya Ustaz kenalkanlah diri kepada penonton-penonton podcast Bayurish Biar Kaya ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Haji Ishaq, CEO Bayurish Biar Kaya. Biar Kaya. Jadi alhamdulillah, pertamanya ya, setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT lah, kerana pada hari ini dipertemukan dalam podcast Sembang Santai Biar Kaya. Biar Kaya. Cantik dia pilih nama. Bayurish Biar Kaya lah. Bayurish Biar Kaya kan. Jadi alhamdulillah, saya ni kira seorang yang beruntung lah ya. Walaupun saya ni terlibat secara langsung dalam bidang pendidikan ya, dakwah ya, mengajar. Tapi itulah dikatakan rezeki tak salah alamat. Ya, rezeki tak pernah salah alamat. Ya, dalam kesibukan saya mengajar, alhamdulillah ya, Allah SWT pertemukan saya dengan Bayurish ya. Jadi sedikitlah pengenalan untuk saya. Saya dikenali sebagai Cik Nur bin Ismail ya. Asal daripada Kelantan tapi menetap di Selangor dah lebih 20 tahun lah. Ya, selepas belajar dulu. Lebih lama menetap di Selangor daripada Kelantan. Ya, dah bermustautin kat sini lah kan. Kita kata Allah Ta'ala dah atur rezeki kita terima je lah kan. Tapi apa pun hati tu masih kat Kelantan lagi tu. Masya Allah. Orang rumah mana Ustaz? Rumah Terengganu. Terengganu lah nanti sekali jalan kan. Jadi sedikitlah berkaitan dengan keterlibatan dalam Bayurish ni. Saya sebenarnya bermula pada bulan 5 2021. PKP. Masa PKP. Sebenarnya masa PKP itulah saya ditemukan dengan Gula U ni. Kan? Dan sebagai ahli biasa ya, dengan package di di kosong. Alhamdulillah, setelah saya nampak macam mana perjalanan Bayurish ni, bukan sekadar kita boleh manfaatkan produk, tetapi kita boleh pergi jauh dalam bentuk sebagai seorang usahawan. Dan tak lama saya ambil masa dalam tak sampai 2 minggu saya naik stokis. Naik terus. 1 bulan 6 2021 saya dah naik jadi stokis. Okay. Alhamdulillah kan. Itulah sedikit. Okey Ustaz, sebenarnya Ustaz Cik Nur ni memang hebat lah, sebab sekarang ni dia dah capai Crown Director. Dan juga Ustaz dia banyak membantu madrasah, persatuan-persatuan, terutamanya untuk dalam program-program peningkatan ekonomi masyarakat. Dia masukkan modul Bayurish ni, dia offer kepada orang ramai untuk sertai Bayurish. Dan daripada situ akan bersama-sama dengan Ustaz untuk membina bisnes ni lah. Sekejap kita off dulu. Ni kau tolong ni. Jawabkan nanti. Kalau dia orang sembah santai tak ada masalah. Sembah santai tak ada masalah. Okey, jadi Ustaz, bila Ustaz bawa Bayurish ni,
dan minta mereka untuk memanfaatkan modul bisnes yang Biorich tawarkan untuk memerangi atau untuk diorang jana pendapatan ni. Secara umumnya program ni Ustaz rasa berjaya tak, menyumbang tak sebenarnya kepada masyarakat ni? Okey, sebenarnya sebelum saya pergi itu, saya terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih lah pada yang memperkenalkan saya ni, antaranya yang terlibat memperkenalkan saya dengan produk Biorich ni, iaitu Saudara Halim, Pokku, Wang King dan Izani lah. Jadi sebenarnya pada peringkat awal produk Biorich ni kita tak cerita yang lain lah, kita cerita pasal gula. Gula inilah kita gila produk kita. Jadi sebenarnya apabila kita menggunakan gula, kita rasakan sebenarnya bukan kita hanya menggunakan gula, semua orang menggunakan gula. Setiap rumah menggunakan gula. Okay. Jadi atas sebab itulah saya rasa macam saya perlu menyampaikan kebaikan ini. Apabila kita dah menggunakan gula, kebaikan gula O yang sedap, sihat, selamat ni dah terbukti. Berbanding dengan gula pasir. Berbanding dengan gula pasir yang selama ni kita selalu menasihati orang supaya jangan ambil gula pasir. Tapi kita tak bagi alternatif. Kita tak bagi pilihan pada mereka. Sehingga kan mereka kata, habis kalau tak makan gula, tak ambil gula macam mana? Kita nak manis. Kan? Kita dah bertagih manis tu dah lama. Daripada kecil. Kan, jadi apa pilihan? Selalu kita akan kata, ambillah stevia. Stevia ke? Dulu kita kenal stevia. Tapi stevia tak menepati rasa. Kita tak sedap lah. Lagi pun tak boleh buat masakan dan sebagainya. Jadi bagi siapa yang mengambil stevia tu, silakan teruskan. Tetapi ramai yang mengatakan perlu satu alternatif lain. Jadi alhamdulillah bila dah ada gula O ni, sebenarnya semangat saya untuk bercerita tentang produk Biorich ni bermula dengan gula O lah. Sebab apabila setiap rumah pasti akan ada gula. Pasti akan ada gula. Jadi bagi saya bila kita dah rasakan kebaikan gula O terbukti kandungan glukos dalam badan kita kurang. Jadi tanggungjawab kita perlu sampaikan kebaikan ini. Setiap daripada kita sebenarnya ada jiwa dakwah sebenarnya. Cuma cara kita nak menyampaikan dakwah ni maknanya mengajak orang kepada kebaikan. Dakwah ni mengajak pada kejahatan. Dakwah, dakwah lain kan. Jadi bila setiap kita ni sebenarnya ada jiwa dakwah. Tapi cara macam mana? Ada orang berdakwah di pentas, ada orang berdakwah secara pergi ke perkampungan berdakwah kan dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan kita bercerita tentang gula ni juga adalah ajak tukar gula. Ajak daripada gula pasir. Mudarat pada gula satu dakwah. Sebab apabila kita bercerita dengan mereka, mereka tidak menafikan bahawa gula pasir itu adalah racun. Betul. Kalau mereka tak percaya, masa tu juga kita kata, okey, buka Google, tengok, tulis racun putih. Bila mereka buka je, mereka tentu akan keluar racun. Gula pasir. Jadi setelah kita memperkenalkan pada mereka, sebenarnya satu kepuasan kepada kita. Sebab bagi kita yang pertama mereka dapat manfaat dan kita sebenarnya juga dapat manfaat. Bukan hanya pada kata keuntungan duniawi semata-mata, tetapi lebih daripada itu, kerana disebut oleh satu hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi apabila kita berjaya memberi manfaat kepada orang lain, sebenarnya itu satu kepulangan yang baik kepada kita. Dan satu hadis lagi, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Kata Nabi SAW, Nabi kata sesiapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan kepada orang lain, maka balasannya kepada orang tu tanpa mengurangkan pahala yang menyampaikan. Maksudnya kalau kita cerita tentang kebaikan, orang dapat manfaat, kita juga dapat manfaat tanpa mengurangkan manfaat orang lain. Jadi itulah semangat. Rasa puas lah ya. Rasa puas. Sebelum ni Ustaz mungkin berceramah tentang agama. Macam mana kita nak berjaya di dunia, nak berjaya juga akhirat. Tapi kali ini Ustaz berceramah ada value added. Ada penambah added. Nilai. Ada pilihan. Dan orang boleh rasa tu. Saya. Dan untuk makluman sebenarnya yang lagi seronok ni, bila kita berdakwah dan juga berjuang dalam Biorich ni, semua produk-produk Biorich ni tidak ada sebutir pun gula pasir. Jadi kita nak cerita tu tak ada was-was dah. Confident. Kita semacam je pasal kita tahu benda tu memang bagus Ustaz. Okey Ustaz, ramai yang kata kan, bisnes ini ialah satu sunnah.
Cuba Ustaz uraikan sikit. Ya. Apa sunnah? Sunnah itu ialah ma qauluhu wa fi'luhu wa takriruhu. Maknanya setiap perbuatan, perkataan dan pengakuan ataupun takrir daripada Nabi SAW itu dianggap sebagai sunnah Sunnah inilah perjalanan Nabi SAW. Nabi SAW ni manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Cuma bezanya aku ni lah diwahyukan. Sebab itulah kita tidak ada hujah sebenarnya untuk tidak mengikuti perjalanan Nabi SAW. Sebab Nabi di kalangan manusia. Yalah. Maksudnya Nabi makan, Nabi minum, Nabi berjalan, Nabi duduk, Nabi bangun, Nabi ada masa Nabi sedih, ada masa Nabi gembira, Jadi sudah tentu setiap perbuatan Nabi SAW itu perlu diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Rasulullah itu ada satu ikutan yang terbaik. Dalam konteks kita, contoh hari ini kita berbicara tentang perniagaan. Sebagaimana kita tahu Rasulullah SAW ini berniaga sebenarnya bermula pada umur 12 tahun lagi. Wah, hebat. Sebelum itu dah dididik dengan sebagai seorang pengembala kambing. Ketika bersama jagaan Halimatus Sa'diyah, dia menjaga ibu susuan dia kan. Ketika itu dia dah menjaga kambing sebenarnya kambing itu sebenarnya satu tarbiyah untuk diri juga. Untuk jadi sabar tu. Sabar sebab menjaga kambing ni sebenarnya melatih diri Nabi SAW untuk jadi seorang leader lah sebenarnya. Maklumlah nak mendidik, nak menjaga manusia selepas tu kan. Jadi bermula pada umur 12 Nabi SAW dah mula berniaga. Dan dibawa oleh bapa saudara dia Abu Talib ke beberapa tempat lah di Syria, di Kufah. Jadi cara Nabi SAW berniaga ni sebenarnya asasnya lah kejujuran dia. Kejujuran. Sebab itu Nabi SAW dikenali daripada awal lagi sebagai Al-Amin. Al-Amin. Maknanya kejujuran Nabi SAW sehingga kan keuntungan yang luar biasa. Orang lain pun berniaga ketika itu. Terkenal lah orang Arab sebagai orang berniaga ni terkenal di kalangan orang Arab. Tapi keuntungan Rasulullah tu berlipat ganda lebih daripada orang lain dapat. Antara boleh mungkin Ustaz antara punca dia tu. Macam mana dia boleh untung berlipat ganda tu? Antara sebab Rasulullah boleh untung berlipat ganda ialah Rasulullah SAW ini bila dia bercerita tentang produk, contoh kalau zaman itu zaman unta lah kan, dia bercerita yang sebenar, yang jujur. Dia tidak ada penipuan. Penipuan itu yang menggagalkan suatu perniagaan. Walaupun penipuan ini boleh memperdayakan dan boleh mengauk keuntungan, tetapi untuk jangka masa pendek. Sebab kita berniaga ni untuk long term, untuk jangka masa panjang. Sehingga kan salah satu cara Rasulullah berniaga mungkin pada kita kata kenapa Rasulullah berniaga sampai begitu tapi inilah cara Rasulullah buat. Kalau lain-lain akan meletakkan harga yang tinggi, contohnya harga satu ekor unta harga contohnya 1000 dirham contoh kan, meletakkan harga yang tinggi dan minta siapa yang nak tawar boleh tawarlah. Tapi Rasulullah SAW dia letak harga modal. Dia bagi tahu siap harga modalnya berapa. Okey, ni harga modal saya 70 dirham contohnya. Jadi sekarang ni siapa yang nak beli boleh letaklah harga berapa. Nak letak harga berapa. Biasanya dengan kejujuran begitu menyebabkan orang lain pun akan letakkan harga yang tinggi. Sebab apa? Dalam perniagaan mesti nakkan keuntungan. Ya betul. Jadi dia letakkan harga yang dah diberitahu harga modal. Harga modal. Jadi saya rasa ini satu perniagaan yang kita tak mampu nak buat kecuali ada Mayoris boleh bagi tahu. Mayoris boleh bagi tahulah kan. Modal ahli kita RM50, jual 70 atau RM100 kan tak? Maksudnya itu salah satu. Dan satu lagi cara Rasulullah SAW macam mana dia membentuk hubungan dengan orang ramai. Pelanggan itu jadi sahabat dia. Ya, sebagai ukhuwah dengan dia. Menjalinkan ukhuwah dengan sahabat-sahabat, dengan senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Maknanya Rasulullah ni dia membina kasih sayang, saling menghormati, dan juga win-win situation. Sehingga kan Rasulullah sentiasa bertanya khabar, bertanya khabar dengan orang-orang yang pernah
berurusan dalam perniagaan. Jadi serasa selesa. Follow up kena sentiasa. Follow up. Okey. Okey Ustaz, satu lagi. Sekarang ni lah ya. Bila sebut berniaga ni, orang cerita kita nak jadi usahawan jutawan. Sekarang dah perkataan jutawan tu dah sinonim. Setiap orang kalau boleh dia nak jadi jutawan lah. Cuma je sekarang ni bila terlalu nakkan jadi jutawan ni, terlalu kan nak duitan, nak mata duitan lah ni. Kadang-kadang dia orang tak peduli dah. Halal haram, riba tak riba. Kalau dulu zaman dulu dia orang kata, "Oi, kau jangan makan duit interest bank riba bahaya, riba nanti nak masuk neraka kan." Betul. Memang jangan makan. Tapi hari ni banyak skim-skim yang kau masuk 1,000 dalam masa berapa bulan kau dapat fix pendapatan sekian, itu riba sebenarnya. Ustaz komen yang bab fix bisnes tak jelas. Lepas tu dijanjikan pendapatan tetap sehingga bila. Adakah itu riba atau bukan? Apa air panggil. Kan? Okey, jadi ialah siapa tak nak duit dah, kan? Siapa tak nak keuntungan. Kalau bercakap tentang duit ni tak akan habis. Sehingga kan Allah Taala sebut dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, manusia itu sentiasa dilalaikan. Dilalaikan dengan sentiasa memperbanyakkan hatta zurtumul maqabir, sehinggalah masuk dalam kubur, dibawa ke dalam kubur, baru habis cerita. Selagi tak bawa sampai sana tak selesai lagi. Dia tengah sakit macam tu pun kalau orang tanya, "Ni abang nak bagi duit, ambil cepat-cepat letak bawah bantal kan." Kalau bagi makanan mungkin saya ada pengalaman. Bila kita bagi ni makan, ni ada bawa anggur, tak apalah kan ya. Tapi bila kata ni ada bawa duit, duit ambil cepat-cepat. Dah sakit dah tu. Dah sakit dah macam mana pun duit juga kan. Jadi sekarang ni berbalik kepada ialah duit ni sebenarnya mataul hayah sebagai keseronokan hidup ya. Sebab diletakkan macam-macam lah. Duit bukan segala-gala, tetapi segala-gala hari ni nak duit. Duit ni sebagai king ya, sebagai money is king dan sebagainya kan. Jadi tak salah sebenarnya kita mencari kekayaan. Sebab dalam Islam, sebab itu diwajibkan kita membayar zakat. Ya, sebenarnya membayar zakat ni hanya kepada orang kaya. Mana ada orang susah yang membayar zakat? Betul. Maknanya dalam Islam menggalakkan kita menjadi orang kaya, ya. Dan disebut dalam satu hadis, yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan memberi itu lebih baik daripada tangan yang meminta-minta. Jadi kita disuruh berusaha pagi, petang, siang, malam untuk jadi orang kaya. Dan disebut orang kaya yang beriman lebih baik daripada orang miskin yang beriman. Ya? Okey, jadi sekarang ni persoalannya yang Tuan Haji tanya tadi, yang sebut kenapa masih berlaku manusia hari ni dia tak peduli dah. Halal ke haram, halamnya lah kan. Hentam je lah. Kan? Kita baca cakap lah, kadang-kadang ada golongan yang kita kenal ustaz ni pun. Kan? Masih bila dia tahu, kadang tak tahu lah sama dia tahu ke tidak. Benda tu kalau tidak jelas, fix, riba. Dia sebenarnya kita pun boleh fikir kan, satu bentuk perniagaan yang dijanjikan satu keuntungan yang tetap. Mana boleh satu keuntungan yang tetap, sebab namun lagi perniagaan. Perniagaan ini dia ada untung dan ada rugi. Mesti ada jual beli tu, mesti ada produk dia. Mesti ada produk dan ada kiraannya keuntungan dan kerugian. Bisnes tu mesti kena jelas. Mesti kena jelas dan tidak menindas salah satu pihak. Sama ada di pihak yang menyediakan syarikat atau di pihak yang mengguna player tu. Jadi contoh yang Tuan Haji sebut tadi, fake contohnya kan. Boleh syarikat janjikan, okey, sekarang ni kalau masuk dengan sejumlah ini, kami janjikan setiap bulan kami janji contohnya RM600. Tiap-tiap bulan kamu akan dapat RM600 sampai satu masa. Dan kamu letak RM10,000 katakan RM10,000, kami janjikan tiap-tiap bulan RM600. Sampailah 10 bulan. Lepas 10 bulan kami tanya, kamu nak teruskan lagi ke tidak? Kalau tidak, kamu ambil je modal kamu tu, RM600 dah kali 10 dah RM6,000, itu keuntungan kamu. Itu pernah berlaku sebelum ni lah. RM10,000 tu dah biasa dah dapat RM600 bulan, takkan nak ambil modal. Okey, tinggallah modal. Okey, tinggal modal, apa lagi dapat? Tiap-tiap bulan kami janjikan lagi RM600. Awak duduk saja je. Ini yang akan berlaku penindasan. Sebab nanti kata kalau perniagaan tu tak untung, syarikat tu ambil daripada mana? Kan? Kalau syarikat rugi, awak adakah ada jaminan awak akan dapat RM600? Sebenarnya
kita pun dah boleh fikir dah. Sebenarnya keuntungan tu bukan daripada produk, bukan daripada jualan. Scam money dan game. daripada money game. Dia mainkan duit lah. Daripada duit yang peserta tu lah. 10,000 yang dimasukkan tu sebenarnya ada permainan di situ. Jadi sebab itulah hati-hati, tak kira lah siapa pun tuan, ustaz ke. Sebenarnya sebab tu saya sebagai ustaz saya berhati-hati. Saya pernah didatangi oleh orang yang skamer-skamer ni ramai. Dia tengok kita pun ada minat niaga. Ustaz-ustaz ni dia ada pengaruh. Ustaz-ustaz ni dia mengajar. Jadi ustaz, masuklah ustaz. Jadi dipergunakan. Nasihat saya pada ustaz-ustaz yang lain, kalau boleh jangan mudah. Sebab nanti akan gunakan nama kita. Ramai ustaz-ustaz yang digunakan nama mereka untuk sesuatu syarikat. Akhirnya ustaz tu pun tak tahu menahu, tapi di bawahnya dijaja nama dia. Alah, kau tak masuk, ustaz ni pun masuk tau. Ustaz ni income dia sekian-sekian. Jadi hati-hatilah ya. Sebab yang salah satu kita takut bila pendapatan yang kita dapat itu sebenarnya ialah ada unsur riba atau terjebak dalam riba. Ya, Allah tarik keberkatan tu. Allah dah sebut jelas tuan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bila Allah kata dah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Diharamkan riba ni sehingga disebut orang yang makan riba ni di akhirat nanti dia akan bangun macam orang kena rasuk syaitan. Betul. Tapi di sini dia berkait dengan keimanan. Sebab tu saya sebagai seorang ustaz, saya orang yang terlibat agama, saya nak terlibat dalam perniagaan ni sebenarnya nak menanamkan dalam diri seseorang. Memanglah kita nak untung, tetapi setiap keuntungan kita dapat, perniagaan yang kita dapat itu sebenarnya kita nak balik pada keluarga kita. Kita nak makan, keluarga kita nak makan. Maka hati-hatilah, duit yang haram itu, setiap darah daging yang haram akan menumbuhkan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang lebih aula untuk membakar seseorang itu. Jadi sebab itulah bila kita dah termakan dan sebagainya, yang lepas kita dah selesai lah, taubat lah. Yang akan datang kita hanya 3 hari tuan. Kemarin, hari ni, esok. Yang kemarin dah lepas, dia buat apa dah. Bertaubat je lah. Yang esok belum tentu lagi. Yang ada hari ni, maka bertaubat lah hari ni. Buat apa dah hari ni. Okey, itu satu perkongsian yang bagus. Jadi kita beri laluan kepada iklan. Ya. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Malam Anugerah Bintang Jutawan Biorich. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Kita jumpa di Anugerah Jutawan Biorich 2023 pada 3 Februari 2024 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda di sana. Gula O sedap, sehat dan selamat. Di dalam sendu yang teramat, kulihat senja yang berlabuh. Hai, saya Zana Zain. Jangan lupa bersama saya di Anugerah Bintang Jutawan Biorich 2023 di IDCC Shah Alam. Jumpa anda 3 Februari 2024. Okey, selamat datang ke podcast Biar Kaya Biorich. Okey, bersama saya ialah
Ustaz Cik Nur, seorang Crown Director. Ustaz ni dia sekejap je dapat berjaya menjadi Crown Director dan telah mendapat beberapa anugerah G1, G2, G3. Dan bukan satu ID saja berjaya, banyak ID berjaya. Sebab Ustaz ni satu keluarga tau. Isteri dan anak-anak menjadi usahawan BioRich. Alhamdulillah. Dan kalau aku bersembang dengan Ustaz ni, sebenarnya aku dapat rasakan bahawa Ustaz ni dia macam seronok sangat buat bisnes BioRich ni. Macam puas hati sangatlah. Ini daripada body language masa kita jumpa sembang kan. Cuba Ustaz ulas sikit. Betul ke bila Ustaz jumpa BioRich ni rasa macam senang sangat, happy sangat, tak rasa macam nak kapak duit orang kan? Rasa macam berbaloi, sesuatu yang mudah dibawa dan memberi manfaat. Cuba Ustaz ulas sikit. Betul? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya pun, yalah, bisnes kita dah buat macam-macam. Okay. Macam-macam. Yalah, asalkan jadi duit kan. Tapi kita adalah batasnya halal haram tadi. Okay. Berbeza dengan BioRich, berbeza dengan BioRich sebenarnya. Apa pun bagi saya mudah je. BioRich punya produk tidak ada risiko sangat. Tidak ada risiko. Produknya pun murah, market pun luas, Semua orang boleh guna. Semua orang boleh guna, dan bila kita bercakap, sebenarnya kita tak perlu nak mereka-reka. Memang dah ada. Memang dah ada. Dan maknanya kalau bercerita tentang produk ni, kita dengan keyakinan penuh, produk ni dijamin, halal, dijamin halal. Itu yang paling utama sekali lah, halal. Lepas tu keberkesanan dia tu, sebab apa? Sebab produk-produk BioRich ni dibuat atas pengalaman. Tuan sendiri, tuan singgung sendiri, semua kebanyakan produk ni sebenarnya berdasarkan pengalaman. Maknanya dengan niat awal lagi memang nak menolong orang supaya orang dapat kebaikan daripada produk ini. Sebab tu bagi saya mudah sangat, sebab setakat produk RM10 kita nak bercerita dengan orang. Apatah kita dah ada DX sekarang ni kan. Dengan hanya produk RM10, kalau kita tak bercerita, kita lebih pada nak berniaga yang lebih lagi dengan modal tingginya, yang risiko orang tak beli dan sebagainya. Bagi saya rasa macam okeylah. Bagi saya tumpu pada Ustaz sebut tadi, saya ada kaitan ni. Sekarang ni bila orang sebut konsep bisnes lama lah, MLM, direct selling, binary, dia orang cukup takut. Dia kata mengayakan orang atas lah, janji-janji manis lah, menanam tebu di bibir lah, macam-macam. So apa nasihat Ustaz kepada mereka yang salah anggap ini, kepada sebenarnya konsep begini yang telah diperbarui oleh BioRich yang dinamakan IMO Type Post, Integrated Marketing Online Trading Affiliate Post. Semua benda tu ada, dimasukkan dengan konsep online, dimasukkan dengan penghantaran secara post, macam Shopee, Lazada lah. Okay. So apa komen Ustaz dan nasihat Ustaz kepada mereka-mereka yang salah faham ni? Jadi fobia, trauma. Jadi fobia, trauma ni. Sebab bukan dia je, MLM ni dia sebenarnya dah lama bertapak negara kita. Saya pun terlibat banyak. Sebelum ni banyak syarikat tuan kan. Banyak syarikat dengan MLM ni sampai kick tu banyak kan. Jadi balik pada kaedah usul fiqh, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu benda itu ialah harus. Sebenarnya asal satu benda itu adalah harus. Asal perkara pekerjaan itu adalah harus. Asal suatu perniagaan itu pun adalah harus. Tetapi apabila datangnya perkara-perkara yang mengharamkannya, maka asal tadi dah berubah jadi haram. Contohlah, kita makan, contohnya makan nasi. Nasi itu harus. Tetapi jadi haram apabila dan beras daripada sumber yang haram, contohnya kan. Begitu juga dalam bentuk MLM. MLM ni satu perniagaan yang suatu masa dulu terkenal lah untuk jana pendapatan, orang yang tak ada modal, yang cepat, yang tidak ada modal, dan dalam bentuk jaringan, dalam bentuk rantaian kan. Sebenarnya itu sebenarnya lagi cepat sebab kita membina empire kita kan. Dan terbukti sebelum ni orang yang terlibat dengan MLM memang cepat dapat duit. Orang biasa-biasa boleh jadi luar biasa. Boleh jadi luar biasa. Dengan modul bisnes tu kan. Bisnes itu. Cuma bagi saya, yang menjadikan MLM ni tidak bagus
ialah bukan MLM tu sendiri, tetapi orang yang menjalankan MLM tu saja. Sama ada CEO-nya kaki penipu Ya. atau syarikatnya dan juga kadang-kadang dia punya player tu, Player leader yang tu. pandai, player yang pandai kan. Dia pandai Dan memandai-mandai. kan, ya? Sesuatu perkara yang tak sepatut jadi tapi dia cuba manipulate benda tu. Manipulate. Okey, jadi contoh dalam MLM ni sebenarnya punca ialah boleh atau tidak ialah pada produk. Pada produk ya, sebab bila berlaku manipulate pada produk itu menyebabkan MLM tu jadi rosak. Contoh tuan kita banyak produk MLM sebelum ni yang contohlah kita cerita kopi lah, kopi ya. Kopi ni sebenarnya tujuannya untuk diminum ya dibeli untuk diminum atau untuk dijual. Tetapi sampai satu ketika dia sebenarnya dah lari dah niat tu. Bayar sampai 800. Untuk dapat kopi contohnya 10 kotak. 10 kotak tu untuk minum ke untuk dijual. Kalau matlamat untuk dijual okey. Tapi kebanyakannya tidak. Dia lebih kepada suruh beli kopi, guna tak guna cerita lain. Tapi mainkan plan. Main plan. Jadi main plan tu menyebabkan akan ada orang yang tertindas. Contohnya seseorang tu bila dia beli satu produk dengan harga dia mendaftarlah dengan satu jumlah yang besar. Beribu tu kan. Dia akan menimbulkan beban lah pada dia, akan kena beban pada dia. Sebab tu kita bila saya join Biorish ni yang harus tu dah jadi mudarat. Dah jadi mudarat pada dia. Sebab tu dalam Biorish bagi saya lah bagi saya bagaimana saya boleh teruskan dalam Biorish, saya melihat siapa di depan saya. Saya membaca siapa di depan saya. Sebab Nabi kata nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukhatiban nas ala qadri uqulihim. Kami para nabi melihat apabila kami diperintahkan untuk bercakap kepada manusia mengikut kadar akal. Siapa di depan kita? Dia tu sekadar nak mengguna ataupun dia ada memang niat dia untuk berniaga ataupun dia baru memang niat dia untuk menjadi seorang usahawan. Jadi kita kena pandai melihat. Kalau dia sebagai orang yang sekadar nak guna, kita bagi kepada dia dengan harga untuk kadar beli yang dia perlu sajalah. Barulah dia tidak akan menyusahkan dia. Ni belum apa-apa lagi, kita letak satu jumlah yang besar pada dia, lantak dia lah jadi apa, jadi akan dapat komisen. Ini akhirnya dia sesuatu yang baik pun akan jadi tak baik. Sebab tu pada kita sebagai crown director ni dah tinggi kita kata kan. Jadi sudah tentu saya akan target saya nak cari orang yang tinggi juga. Tapi dalam masa sama, sementara nak jumpa orang yang tinggi ni, orang yang ada niat nak berniaga besar-besaran ni, saya akan jumpa orang biasa-biasa. Maka orang biasa ni saya ambil juga, saya didik dia setakat mana menjadi luar biasa menjadi luar biasa. Tapi saya tak nak anggap dia ni akan buat macam kita, sebab setiap orang ini kadang-kadang dia ada kemampuan dia setakat tu gitu. Okey Ustaz, ni ada soalan ni. Apa tips Ustaz kekal bersemangat daripada dulu sampai sekarang? Memang all-rounder lah. Kan? Apa tips dia? Okey. Tips ni yang sebenarnya yang pertama sekali saya selalu minta dengan Allah SWT. Kan? Doa ya? Doa. Selalu doa. Doa ni maksudnya kita minta supaya kita jangan lemah semangat. Kan? Satu doa yang Nabi ajar dan saya minta kalau boleh semualah. Ni kena hafal ni nanti. Ya, doa ni sebenarnya doa ni dah terkenal, cuma tinggal lagi kita nak amal ataupun tidak. Tuan-tuan boleh Google je, doa menghilangkan keresahan. Ya, doa membayar hutang contohnya. Ni Nabi SAW ajar pada seorang sahabat, apabila seorang sahabat ketika itu sedang dalam keadaan sedih. Rasulullah tanya, ya Rasul, kenapa kamu bersedih? Dia kata sebenarnya aku banyak hutang, ya. Rasulullah kata, okey, nak aku ajar satu doa yang kamu baca doa ini, insya-Allah rezeki kamu akan bertambah. Jadi Rasulullah ajar satu doa. Allah share Ustaz. Doa. Doa ni Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Saya terjemah sikit kan. Dan apa kaitan dengan rezeki kita? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ya Allah daripada a'udzubika, aku berlindung dengan Engkau ya Allah, minal hammi wal hazan, daripada sedih dan keluh kesah. Ya, sebab bila kita dalam keadaan sedih, monyok, nak kerja macam mana? Kita minta Allah sentiasa bagi semangat kat kita. Minal hammi wal hazan. Ya. Minta jauh daripada
sedih dan keluh kesah. Okey. Ya, walaupun kita ada masalah tapi kita steady. Relax je. Relax kan. Redha je. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan aku minta berlindung dengan engkau ya Allah daripada ajz. Ajzi ya, lemah, tak bermaya, wal kasal dan malas. Dia jadi malas. Penyakit malas ni pun satu hal juga kan. Yalah, Pak. Jadi malas tak tahulah kan. Semua nak harap orang. Jadi malas ya. Jadi minta Allah jauhkan daripada lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan minta jauh daripada kedekut dan bakhil. Bakhil lagi. Sebab bila kita jauh daripada kedekut dan bakhil, kita menderma, kita memberi, Allah Ta'ala dah janji dah. Lagi berganda. Tak akan berkurangan harta seseorang daripada sedekah dia. Yalah. Ma yanqusu mali min sadaqah. Dan Allah janji, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang belanja pada jalan Allah seperti sebiji benih yang tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai tu, satu tangkai tu ada 100 biji tuan. Bermakna 700 kali ganda. Kelebihan bersedekah tadi. Dan Allah tutup ayat tu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan kepada sesiapa yang dikehendaki. Maka kita dalam perniagaan apa pun kita buat. Macam endorsement. Maknanya dalam apa pun perniagaan kita ni kena ada CSR tu. Kena ada kita memberi. Ni macam contoh. Orang datang ke rumah kita dah ada kopi, dah ada teh. Tak, nak jamu segelas orang pun susah. Macam mana nak berniaga? Yalah. Kan? Berkira kan. Berkira. Pergi ziarah orang sakit. Nak bawa gula sebotol ni pun susah. Kenapa jadi susah sangat? Yalah. Kita tahu saudara kita sakit. Kita pergi. Takkan kita nak suruh bayar juga kan? Yalah. Dia dah sakit. Gula sebotol macam ni. Sila tuan ya, ambil gula ni dulu, tukar. Jadi dengan lain-lain tu kita carilah jalan. Macam mana kita nak bersedekah. Dan akhir sekali, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Minta jauh daripada dikalahkan oleh musuh dan terikat dengan hutang. Minta dengan Allah supaya kita jangan mudah sangat terpengaruh. Orang tu terpengaruh. Orang ni orang main cerita pasal produk ni, join produk ni. Join produk ni. Tak tahu mana satu kita tak fokus ya, tak nak fokus. fokus mana satu tak tahu. Okay. Jadi saya ulas sekali lagi sebagai tu. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrijal. Hadam betul-betul dan kalau boleh bahasa sebut itu biarlah sepenuh hati. Sebagaimana Tuan CEO kalau berdoa tu sepenuh hati ya. Ya Allah, berilah kami kekuatan. Kami minta betul-betul lah. Ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah ya, supaya dipermudahkan urusan kami ni ya Allah. Allah. Okey Ustaz, itu tadi ialah tip untuk Ustaz kekal semangat. Ini soalan yang kedua ni, apa cara Ustaz untuk yakinkan orang mudah closing lah? Ni soalan daripada sahabat kita ni. Okey, marketing skill. Marketing skill lah maksudnya kan. Dia sebenarnya yang pertama sekali prospecting, kan? Sebelum closing tu kena ada prospecting dulu. Fact finding pun ada sebelum tu kan. Okay. Orang berniaga dia tahulah fact finding, kena buat fakta pencarian dulu. Okay. Kan? Lepas tu kena ada prospecting, lepas tu baru closing kan. Takkan nak terus closing kan. Jadi sekarang ni kita sebelum kita macam mana kita nak supaya benda ni berlaku dengan mudah kan, berlaku dengan mudah, kita apa ni ya Allah kan, kenal pasti orang tu. Kenal pasti orang tu macam mana kehendak dia, apa kehendak dia. Okay. Kan. Jadi kita kenal potensi diri kita. Kita siapa? Okey. Potensi diri. Selalu kalau kita nak bercakap dengan orang, kenal potensi diri. Dia siapa? Dia sebagai guru. Maka prospek dia mungkin di kalangan guru. Okey. Dia sebagai ustaz, mungkin di kalangan anak-anak murid. Janganlah kita nak lari jauh pada bidang yang kalau kita buat. Nak mudah untuk meyakinkan orang, kita kena buat kerja study sikit. Siapa orang tu dulu? Siapa orang senang itu? Background kita dah tahu. Jadi senang kita nak masuk. Ya saya. Okay. Produk knowledge pun penting. Tapi tidaklah semua produk kita kena hadap. Sebab kadang-kadang produk ni kita hanya bercerita yang asas. Ya. Dan kita biasa Ustaz satu lah dulu ya. Ya, satu gula dulu. Bermula dengan gula, baru taruh yang lain. Barulah kita akan bagi katalog tu. Maknanya okey, sekarang ni gula kita dah ada. Sekarang ni kalau tuan nak minum kopi, ada teh, kita ada kopi, kita ada susu kan. Okey, ambil katalog ni, tengok mana-mana semua ni harga ahli. Maksudnya nombor satu ialah kita yakinkan dia kepada satu produk gula O dulu. Ya, ikat kita dengan dia dulu. Hubungan kita dengan dia dulu. Supaya apa-apa dia nak, dia akan teringatkan kita. Dan kita kena letak branding kita ni, ada personal branding kita. Contohlah kan,
Habis gula, teringat ustaz. Allah, kena hubungi ustaz lah. Contoh kan, sebab teringat gula tu. Biar ada branding kita. Biarlah orang panggil ustaz gula pun tak apa lah. Ustaz gula. Panggil ustaz gula pun tak apa lah. Ada. Janji kita boleh tolong orang. Okey Ustaz. Sebelum kita pergi lanjut okey. Ada soalan dekat pos pula. Soalan dari Mus Hassan, dia tanya, nak jadi ahli macam mana? Kena maintain ke? Ini soalan daripada Ros Hassan. Dia tanya, nak jadi ahli macam mana? Senang aja. Dekat Facebook Live ni ramai aja yang sangat-sangat sudi untuk membantu. So siapa-siapa yang berkenan tolong bagi nombor telefon untuk bantu sahabat kita untuk dihubungi. Korang PM kat situ. Itu dah ada prospek bagus satu. Okey, Ustaz, kita ambil masa sedikit untuk saya terangkan tentang produk baru BioRich. Ni produk baru BioRich ni, nama dia Jus Bali Beta Glucan. Okey, di dalamnya ada Bali Beta Glucan yang kita ambil daripada wild Bali, Bali liar tu, yang saiz kecil-kecil tu. Lepas tu di ekstrak dan seterus di enrich dia punya kadar beta glucan tu, di ekstrak, diambil, that's why kandungan beta glucan tu sangat tinggi, dan seterusnya dicampur dengan phytosterol daripada pokok pine. Di Europe, di negara-negara Arab, macam di Maghribi Morocco, di Spain dan juga di negara-negara sebelah sana, rupa-rupanya diorang ni banyak makan kambing, makan lemak, cheese dan sebagainya. Dia akan meningkatkan kita punya triglyceride. Dan triglyceride ni kalau dia bergabung dengan protein, diikat dengan protein, dia akan jadi kolesterol lah, yang dinamakan low density lipoprotein ataupun high density lipoprotein. Okey. Jadi bila dia orang mengamalkan buah pine tu, dikisar, dia ambil biji dia tu, okey, diekstrak, rupanya di dalam tu kaya dengan phytosterol yang boleh menurunkan dengan cepat kandungan kita punya kolesterol dalam darah, terutama LDL. Sebagai contoh, aku sebelum ni bacaan kolesterol 9, 15 tahun lepas. Doktor bagi ubat, aku pun makanlah. Ubat-ubat untuk cairkan darah ni, yang dipanggil Sivastatin, lepas tu macam Autostatin dan sebagainya lah, ada tin tu. Then apa yang berlaku, Ustaz? Lembik macam kendor je kan, macam ni kan. Kalau lelaki, Allah, habislah kau. Satu badan kendor, termasuk seksual kendor. Ini kita tu terang. Tadi ni kebetulan juga, alhamdulillah kita dikunjungi oleh ahli BioRich yang bertanding. Jadi YB dia menang. PRN bau ni, yang terbaru yang bau ni. Tahniah lah kita tak kira lah parti mana itu. Itu tak normal, tu biasa. Jadi dia kata bila dia kempen 14 hari, dia punya blood pressure dia naik sampai 200 lebih. Ya saya. Okey. Jadi bila jumpa doktor cakap you kena ambil ubat, kalau tidak nanti kena stroke. So dia ambil lah, dan juga dia diberi ubat cair darah. Tadi dia datang pun dia kendor, aku nak drive pun tak boleh. So aku beritahu dia perkara sama berlaku kat aku, dan juga abang ipar pun dia kena. Hang jangan ambil lah kalau boleh lah kan, ubat cair darah ni, sebab dia akan, kalau ikut setengah doktor, dia ada side effect. Even kita punya muscle, kita punya blood vessel pun nanti jangka panjang, dinding urat, dinding jantung pun akan problem tau, jangka panjang. Dan dia akan efek kepada kita punya buah pinggang dan organ-organ lain. So apa pilihan dia? Tu 3 bulan aku makan tak turun tu. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, aku study, kita cari ikhtiar lah. Akhirnya tercipta satu formula, iaitu Jus Bali Beta Glucan yang kaya dengan phytosterol daripada pokok pine. Aku guna dalam masa 3 minggu, daripada 7.4, ada data dia, dia turun kepada 4.8. Seminggu lagi, setiap pagi minum, turun lagi menjadi 4.1. 4.1 dah tip top dah. Alhamdulillah. Sebab kolesterol kita ni, dia yang terbaik bawah 5.2. Jadi kalau sesiapa yang ada risiko jantung, risiko stroke, kolesterol, dia wajib untuk turunkan kolesterol. Kalau kita gunakan yang aku sebut tadi, pil-pil tu, dia ada side effect. So boleh gunakan Bali Beta Glucan.
Yang paling bagus kombinasi dia ialah ambil 2 skop Bali beta glucan campur dengan air suam atau air panas pun boleh, tak ada hal. Okey, dan juga 2 skop ni kolesterol AAA. Apa kelebihan kolesterol AAA ni? Di dalam ni ada kolesterol yang akan juga mengimprove kita punya kualiti kita punya imunoglobin, sel darah merah, dan juga dia akan improve kita punya immune system, G-type. Okay, dan juga di dalam Bali beta, di dalam kolesterol biorich ni, AAA ni hebat dia apa? Dalam ni ada 72 trace mineral. Ya, 72 trace mineral ni dia dengan gabungan kolesterol ini dia boleh reverse kita punya aging. Maksudnya kita boleh kembali muda. Bukti dia aku sendiri, rambut aku ni gugur tau. Masya-Allah. Dah pening cari formula, ada satu formula tu tapi mahal. Kalau aku buat. Ada, kita boleh buat. Okey. Jadi cara dia yang paling nak senang, Saya boleh cuba lah ni. aku beli ubat dekat farmasi. Dia herb jugalah. Okey. Tetapi dia boleh cegah untuk gugur saja. Alhamdulillah sekarang ini aku tak payah ambil di pil herbs tu, aku hanya guna kolesterol ini, rambut jadi lebat sedikit. Yalah dah botak kan. Dulu tak ada ni nak pegang. Betul. Dan juga boleh hitam. Begitulah juga yang berlaku dekat sahabat kita ahli biorich, iaitu Badrul Muhayyad. Dia pun terkejut. Dulu rambut dia dah putih semua. Sekarang ni yang belah bawah ni hitam. Maksudnya multivitamin dia dah cukup. Okey, jadi badan kita ni akan menghasilkan hormon dan sebagainya, kembali macam baby balik. Ingat ya, baby 6 bulan minum susu je. Ya saya. Tapi boleh membesarkan Kolesterol. jadi kalau kita dah katakan baby tua ni minum ni kolesterol 2 skop campur dengan Bali beta glucan 2 skop, sebenarnya dia umpama macam makanan superfood yang lengkap untuk kita meningkatkan immune system. Ada lagi Ustaz tambah sikit nanti di masa lain aku akan cerita detail pasal kolesterol lah, dan juga triglyceride, LDL, HDL, VDL dan sebagainya. Itu kemudian. Cuma aku nak bagi tahu gabungan Bali beta glucan ini juga dia bagus untuk mereka-mereka yang menghadapi masalah kemerosotan kesihatan yang drastik. Contohnya kadang-kadang kita terasa kulit kita cepat kendor, cepat kusam, okey, ada masalah digest system dan sebagainya, pencernaan. Tolong amalkan 2 benda ni. Di samping kalau nak bagus lagi, kita amalkan juga Wikos. Dan dalam ni minyak kelapa darah campur habatus sauda. Kapsul. Apa kelebihan dia? Dia boleh membunuh bakteria, virus kulat dan juga cacing. So ini kira macam superfood lengkap, suplemen lengkap untuk diri kita. Dan sudah tentu kita kena bertukarlah daripada guna gula pasir kepada gula O. Dan untuk maklumat semua produk-produk biorich termasuk yang aku sebutkan tadi tidak ada sebutir pun gula pasir. Jadi bertukar ke gula O hari ini. That's why bila kita amalkan produk-produk biorich, sebenarnya 2 benda asas yang kita nak kita dapat. Yang pertama, kita boleh menjadikan darah kita menjadi sihat. Sebab penyakit ni berpunca daripada darah. Ya saya. Kita pun berasal daripada segumpal darah. Daripada segumpal darah menjadi daging, jadi tulang belulang. Jadi darah kita kena settle. That's why kalau kita nak tahu kita ada penyakit tak penyakit, cek darah. Tahu. So nak cantik darah kita, amalkan benda ni tadi. Dan yang kedua, kita kena pastikan saluran darah kita cantik, clear macam ni. Tak ada sumbat-sumbat, tak ada kolesterol LDL banyak melekat-lekat. Jadi kalau kita nak cuci saluran darah kita, inilah dia kombinasi produk tu. Dan juga pakar-pakar kesihatan mengesyorkan kita untuk cuci buah pinggang kita guna apa? Bukan guna berus masuk dalam badan. Kita boleh gunakan Bali beta glucan untuk sanitize kita punya, atau cucilah kita punya buah pinggang, pundi kencing, saluran darah, semua semua. So ini 3 benda ni the best lah. Jangan takut untuk invest untuk diri kita. Cari duit banyak-banyak, kedekut pahit. Kan?
kedekut yang paling bangang sekali ialah bila kita kedekutkan diri kita Tak sendiri. diri sendiri. Woi, memang bodoh betul lah. Masya Allah. Itu dipanggil bodoh piah. Bodoh ya. Okey Ustaz. Bodoh piah. Jadi ini tadi sedikit perkongsian sebelum lupa lah. Okey, kita juga ada Biorich ada melancarkan edisi khas Merdeka. Nak botol tu balik. So edisi khas ni limited. Okey, boleh beli secara online untuk dapatkan sekarang ada stok. Okey, dan juga kita ada promosi-promosi lain. Kalau beli 4 produk ni percuma 1. Itu kena rujuk dekat laman web Biorich untuk dapatkan hadiah terkini. Okey Ustaz. Betul tak? Sebab masa ni dah time. Okey. Sebelum itu sebelum lupa lah. So apa nasihat Ustaz kepada rakan-rakan yang sekarang ni lah zaman ekonomi susah kan? Dia menghadapi masalah ekonomi. Nak bisnes pun duit memang tak ada. Tapi sikit adalah. Okey. Satu-satu. Yang kedua, kalau buat pinjaman dan sebagainya belum tentu berjaya. Belum tentu berjaya. Hutang lagi. Sedangkan hutang lagi. Sedangkan dia kena invest untuk dia punya dibanding modal hangus. Sewa, renovation dan sebagainya kan. Jadi apa Ustaz punya nasihat kepada mereka-mereka yang nak menjana pendapatan ni supaya mereka tak ada risiko? Apa nasihat Ustaz? Okey, terima kasih Tuan Haji. Dia alhamdulillah sebenarnya kita kena cari satu bisnes yang kurang risiko. Risiko. Okay. Risikonya apa dia? Risikonya yang pertama sekali modal. Modal tu paling utama sekali lah. Okay. Modal ni kadang-kadang kita akan ambil daripada simpanan kita. Lepas tu lebih tu lagi kita akan pinjam daripada orang lain. Bencin ke BSP BSP. Semata-mata kita nak buat satu bisnes yang kita rasakan bisnes tu boleh menjana pendapatan untuk kita. Sebab bagi kita bisnes ni nampak mudah sebenarnya. Tapi tidak sebenarnya mudah. Bisnes ni nampak macam mudah. Orang berjaya, kita pun rasa macam nak berjaya macam dia kan. Alah, buka kedai makan, dia tu berjaya, aku nak berjaya macam dia lah. Okey, kita belum tentu lagi ada kejayaan macam dia. Jadi sekarang ni, nasihat saya lah kan, kepada semua yang ada di luar sana. Kalau nak berniaga, tuan-tuan bebas nak berniaga apa saja. Tapi pada hari ni, saya minta lah. Kan, saya merayu sangat-sangat kalau tuan-tuan rasa macam nak mula belajar dan nak berjaya dalam bisnes tanpa risiko. Risiko tu tetap ada tapi terlalu sikit sangat. RM10 je. Maka joinlah Biorich. Sebab apa? Sebab dengan Biorich ni sebenarnya kita dapat produk tau. Bila kita keluarkan belanja, contohnya kalau saya keluarkan belanja RM10, RM10 ni untuk kegunaan saya. Kalau saya lepas tu saya tak berniaga pun, saya tak akan marah pada siapa-siapa. Sebab RM10 tu saya dah dapat produk dan produk tu saya dah ada manfaat pun. Yalah. Bukan saya keluarkan modal. Hari ni ramai orang yang sanggup keluarkan modal beribu-ribu, belum tentu boleh buat bisnes. Yang tu tak serik-serik lagi lah. Masih juga berlaku kan. Jadi jomlah join dengan Biorich sebenarnya bermodal serendah RM10 dan tengok kemampuan kita. Tapi apa pun nak berjaya ni kena belajar lah. Dan kena sanggup melalui proses. Ya, jangan terus kata bangun-bangun pagi tu celik mata nak senang, jangan. Dia tidak ada benda yang mudah kan. Kalau kita berjalan pun akan ada jalan yang bengkak-bengkok dan sebagainya, ada lubang dan sebagainya. Kita kena lalui lah. Ya. Macam kita belajar berjalan lah. Ada bangun jatuh. Jadi kena cari mentor ataupun siapa yang kita rasa boleh bimbing kita. Dan dalam perniagaan ni ada orang yang ambil kesempatan daripada kita dan ada orang yang betul-betul nak mendidik kita, membimbing kita. Jadi carilah leader. Kalau dalam bentuk kita ni lah integrated marketing kita ni, kita ada IM or typos kan perniagaan kita yang terlalu mudah, kita tak perlu ada kedai, kita tak perlu modal banyak, hanya bermodalkan ni saja kan. Handphone saja. Dalam inilah pejabat kita. Inilah pejabat kita dan di sinilah menguruskan segala-galanya. Jadi barang pun ada, driver tu hantar. Driver dah hantar siap lah. Jadi tak ada masalah sangat. Accountant pun ada. Accountant pun dah ada. Dan terbukti setakat hari ini memang tak pernah miss lagi lah komisen yang dibayar. Jadi kepada siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut, berusahalah dengan Biorich kan. Mana-mana ejen yang ada kat luar sana, boleh tuan-tuan masuk login ke Biorich dan di situ ada usahawan kat situ kan. Okey, dan akhir sekali tuan habis dah kan, tak ada apa ni. Boleh cakap apa? Itu jelah kan. Nasihat saya kan, apa-apa saya bercakap ini sebenarnya bukan untuk orang lain. Saya bercakap ni lebih pada diri saya. Sebab apa? Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, kata Allah, wahai orang beriman, kenapa kamu hanya pandai bercakap apa yang kamu tak buat? Ya. Maka Tapi kamu tak buat kemurkaan yang besar, kata Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar daripada Allah kepada sesiapa yang dia hanya pandai bercakap tapi dia tak buat. Dia tak Contoh, amal, kita nak bercerita tentang Bioris tapi keluarga kita tak guna produk Bioris. Macam mana? Ya? Kita bercerita tentang kesihatan kita, buang gula pasir tapi kita di kedai kat rumah ada lagi gula biasa. ada gula pasir dan kita kat kedai pun kita tak tunjuk contoh. Saya kat rumah memang warning semua rumah kau jangan ada Jangan nampak. ada. Dan di rumah tu kita boleh kontrol dia. Kalau kat luar pun apa salahnya kita bawa gula kita. spray je. Orang tak boleh paksa kita minum. Ya, kalau orang letak macam saya, contoh saya mengajar kan, orang hidang makanan dan minuman. Saya kadang-kadang meraihkan, saya ambil sikit. Ya, kadang-kadang tapi banyak saya akan minta air suam ataupun kalau kat kedai kita minta air panas. Okey, satu tepukan ustaz kita. Begitu. Memang begitu sekali dia istiqomah. Dia terus. Dan ini sebenarnya menepati ayat tadi. Saya takut nanti kemurkaan yang besar. Kalau kita nak berjaya satu dalam produk Bioris ni, pastikan kita dah 40 produk dah. 40 lebih dah. Tidak ada alasan daripada hujung rambut sampai hujung kaki kita dah ada kopi, kita ada detil, kita ada minyak rambut, kita ada segala-galanya tu. Kena ikhlas ya. Dan kepada diri kita sendiri ya. amal lah. Maka ibda' binafsi. Mulakan dengan diri kamu. Mulakan dengan kamu dan keluarga kamu. Isteri kita, anak-anak kita. Kadang-kadang mereka pun rasa kekok. Tapi ambil masa. Ambil masa. Yang penting kita tunjukkan jati diri kita. Kita pergi sama adik-beradik kita sehingga mereka tahu, oh abang tak minum gula pasir. Maknanya kita dah berjaya meletakkan diri kita. Oh abang kalau nak buat air untuk abang jangan letak gula pasir. Dah jadi identiti. Yes, kita tahu. Jadi itulah kejayaan sebenarnya. Ni masalahnya kita hari ni di kalangan usahawan kita, siapa pun kalau dia buat hanya untuk orang saja, Cakap tak semua bikin. cakap dah suruh bikin, maka ancaman Allah Taala tadi, na'udzubillah min zalik, ya ilazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai yang beriman, kenapa kamu hanya pandai bercakap apa yang kamu tak buat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kemurkaan yang besar pada siapa yang pandai bercakap tapi tak buat. Maka kalau kita berjaya, yang ni alhamdulillah syarikat pun boleh bantu kita dan kita boleh bantu syarikat. Semua kita akan berjaya insya-Allah. Hebat ustaz. Okey ustaz, terakhirlah ustaz, tambah satu lagi. Cuba ustaz bagi Dah habis dah. bagi pencerahan kat dia orang ni berkenaan dengan kalau nak berjaya ni kan. Kena sabarlah. Ya. Dan kena istiqomah lah. Ya. Cuba ustaz ulas sikit ustaz dengan apa seminit dulu dengan padat. Istiqamah. Sabar dan istiqomah. Allahu Akbar kan. Sebenarnya satu benda yang mudah disebut tetapi susah. Betul. Ya. Sehingga kan Rasulullah kata inna sabra fi sadmatil ula. Sabar itu ialah pada penangan yang pertama. Mula-mula dengar berita tu, mula-mula kita gagal itu. Di situlah kita nak tengok setakat mana tahap kesabaran kita. Kalau benda dah lama kita kata sabarlah. Tak ada masalah benda tu dah lama kan. Tapi on the spot, masa kena tu kita sabar. Sekarang ni bila kita jatuh sesuatu perniagaan contohnya, masa itulah kita mula bersabar dan kita mencari jalan. Tak payah gelabah, tak payah panik. Tak ada. Kena redha, relax Dan dalam bab istiqamah, kita buat suatu benda biar sedikit tetapi berterusan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara ialah yang berterusan. Istiqamah walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Maknanya kalau kita walaupun niaga dengan RM10 tapi kita istiqamah sampai bila-bila. Ya, selagi syarikat ada, selagi produk lagi ada. Dan lagi. Bermakna sebaik-baik amalan itu ialah yang berterusan walaupun sedikit. Jangan sekaligus buat banyak tapi berhenti. Kan, ya? Oh, mula-mula kop okey saya nak masuk 6,000-nya di 4-nya. Lepas tu berhenti. Hilang tak mana ruyuk mana pergi. Tiba-tiba orang yang mula dengan 200 dah mula upgrade sampai yang di 4 contohnya kan. Dan berterusan menyumbang dalam perniagaan satu syarikat. Itulah yang kita harapkan mudah-mudahan untuk diri saya dan semua. Insya-Allah. Okey, kalau kesimpulan kesimpulan daripada sabar dan istiqamah ni, kalau di Bioris dah ya, never give up. Never surrender, never stop. Membujur lalu melintang patah. Tidak ada apa-apa yang dapat menghalang kita sehingga menjadi usahawan jutawan melainkan ajar. InsyaAllah. So insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam lain siaran. Jadi pihak podcast Biar Kaya Bioris mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Cik Noh Ismail yang datang daripada Kuala Lumpur ni, di bawah khas ni
dan juga beliau adalah Crown Director BioRich. Dan juga kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih ya kepada semua penonton-penonton keluarga besar BioRich daripada Malaysia dan juga Indonesia. Kita daripada Indonesia ni. Ya. Di Brunei, Singapura, Thailand ya, dan juga seluruh dunia. Mungkin ada yang seluruh dunia ya. Jadi BioRich mendoakan agar korang semua ya berjaya mencapai tahap usahawan jutawan dan akan menjadi golongan yang berjaya di dunia ini dan sehinggalah ke akhirat nanti insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih.